Masyarakat Islam digesa tolak pemimpin berimej mungkar dan munafik. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, menyembah berhala dan merenung nasib itu perbuatan keji dan kotor dari amalan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Umat Islam tentu mengetahui peringatan Allah ini. Para pemimpin PAS, parti yang mendakwa memperjuang Islam juga, sudah pasti jauh lebih tahu. Sebelum menjadi kerajaan pusat, PAS sentiasa mengkritik kerajaan yang memerintah, terutama ketika kerajaan Pakatan Harapan yang turut dianggotai pemimpin amanah dalam hal larangan arak dan judi, serta mahu memerangi dan membanterasnya habis-habisan jika berkuasa nanti. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, setelah menjadi kerajaan, bilangan cabutan nombor ramalan yang telah dikurangkan oleh kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini kepada 8 kali setahun telah dinaikkan jumlahnya kepada 22 kali setahun. Nampaknya PAS sangat berjaya menunaikan amanah yang diberikan oleh rakyat, terutamanya oleh para pengikutnya yang setia dan taat atau lebih dikenali sebagai walaun. Awal tahun ini, Miss PAS Malaysia 2020 MPWM 2020 diadakan dengan penuh gilang gemilang bersama keredaan dan restu yang diberikan PAS yang sebelum ini kononnya melalak bagai separuh mati. Hasil mesyuarat yang dihadiri Wakil PAS, Pengarah Eksekutif Nasional MPWM 2020, Zinin AS Brishi berkata, pemuda PAS mencadangkan penukaran nama atas alasan terdapat fatwa mengharamkan orang Islam menyertai acara Ratu Cantik. Katanya, cadangan itu dikemukakan atas alasan MPWM 2020 turut mengetengahkan 10 finalis beragama Islam. Setelah menjadi kerajaan, semuanya sudah bertukar halal kepada PAS hanya dengan menukar nama dan kononnya sebagai jalan dakwah. Wow, semudah itu PAS mempermainkan hukum dan mendalami ilmu usul fiqh dalam erti kata berdakwah. Bayangkan kalau ianya berlaku di zaman PH, rasanya runtuh langit dijekah para walaun dan ulama PAS. Itu sudah pasti. Paling menarik untuk dikongsikan, PAS menegaskan parti itu tidak pernah berhenti memperjuangkan pelaksanaan rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau RUU 355 seperti didakwa oleh sesetengah pihak. Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amarni Abdullah berkata, cuma buat masa ini parti itu memutuskan untuk memberikan keutamaan kepada usaha membendung coronavirus COVID-19 dan pemulihan ekonomi kesan wabak itu. Kukuh betul alasan yang diberikan oleh pemimpin PAS bila dipersoalkan tentang RUU 355 yang pernah dilaungkan dan dilalakkan sebelum ini. Kami tidak rasa kalian menangguhkan RUU 355 demi untuk fokus kepada kawalan penularan COVID-19. Sedangkan Menteri Kesihatan dan timbalannya pun hilang entah ke mana. Menteri PAS sendiri yang melanggar SOP dikala rakyat dikerah untuk mematuhinya. Kisah At-Takiri rasanya tidak pernah dilupakan rakyat. Apa yang rakyat nampak, RUU 355 hanya batu loncatan PAS untuk mendapatkan kuasa. Batu itu dibiarkan ketenggelam dulu tengah lautan setelah berkuasa. Jawatan dan kemewahan juga yang dicari PAS walaupun mengkhianati amanah yang diberikan rakyat. Maaf tersilap, pembetulan rakyat tidak pernah memberi amanah kepada PAS untuk mentadbir negara. Amanah itu dirompak di siang hari bersama gerombolan Muhyiddin dan Azmin Ali. Itu fakta dan itu sejarah. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, kehebatan Islam hendaklah diserlahkan melalui budaya kerja, aktiviti sosial, kegiatan ekonomi dan etika berpolitik. Baginda bertitah, ia boleh dilakukan dengan tidak memberikan amanah kepada mereka yang lemah moral dan terpalit dengan rasuah, salah guna kuasa dan tidak amanah. Masyarakat Islam hendaklah dengan segala daya dan kekuatan menolak sama sekali perlakuan yang boleh mencemarkan nama baik ummah serta kesucian Islam dengan tidak memberikan amanah atau menyerahkan tanggungjawab kepada kalangan yang berimej mungkar dan munafik, kalangan yang lemah moral dan rendah akhlaknya, kalangan yang terpalit dengan rasuah dan salah guna kuasa, serta kalangan yang tidak amanah dan tidak ikhlas, titah baginda lagi. Umat Islam terutamanya ahli dan penyokong PAS mula merasa pelik dan hairan. PAS berubah 360 darjah setelah menjadi kerajaan. Tiada penambahbaikan atau perubahan positif terhadap perkara-perkara yang dikritiknya sebelum ini. Belum lagi disebut tentang kenaikan allowance para esko dan DUN di Kelantan. Belum lagi disebut tentang pembelian 11 buah kereta Mercedes yang bernilai RM700,000 setiap satu di saat rakyat minum air berkarat.
Belum lagi disebut tentang amanah rakyat yang dikhianati. Rakyat dipaksa tadah air hujan untuk dijadikan air kegunaan harian. Pemimpin Islam jenis apa ini? Hanya tahu berkata-kata, melalak dan melaungkan kehendak, tetapi amanah yang diberikan kepada mereka dikhianati semahu-mahunya demi kuasa. Duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, Hadi Awang pula, amanah apa yang ditunaikan sepanjang menjadi duta tersebut? Jawapan ada pada diri anda, wahai rakyat yang bijaksana lagi berhikmah dalam berfikir. Wahai pemimpin PAS, ingat rakyat memerhati.